Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Mazli. Saya akan melakukan tugasan iaitu pembentangan guru berjiwa pendidik dalam aspek aspirasi dan juga hala tuju pendidikan pada subjek GPPP 1092 Pengantar Pengajian Pendidikan. Tentang maklumat diri saya, nama diberi iaitu Muhammad Syafiq bin Mazli. Angka giliran 2023-16-23-11-015. Kelas Bahasa Melayu 1, ambilan Jun 2023, keluaran 2028. Baiklah, ini merupakan isi kandungan yang terdapat pada pembentangan pada kali ini iaitu pertama, aspirasi pendidikan. Yang kedua, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM. Yang ketiga, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM. Yang keempat, implikasi terhadap sistem pendidikan Malaysia. Dan yang kelima iaitu penutup. Pengenalan. Kita akan memulakan satu definisi pendidikan. Pendidikan merupakan satu elemen yang sangat penting bagi membentuk satu kualiti dan juga keupayaan generasi baru untuk beradaptasi dengan cabaran dan perubahan yang berlaku dalam peradaban global. Individu tersebut perlulah menguasai kemahiran dalam menyelesaikan masalah secara kreatif, kritis dan juga inovatif, berkemahiran dalam komunikatif, kemahiran dan cekap dalam mengenali teknologi maklumat serta mampu bekerjasama dengan orang lain agar dapat bersaing dengan negara maju. Pertama sekali iaitu aspirasi. Apa itu aspirasi? Menurut Kamus Dewan tahun 2013, aspirasi merupakan satu keinginan ataupun kehendak yang kuat untuk mencapai sesuatu. Objektif KPN pada kali ini iaitu melaksanakan perubahan besar dalam sistem pendidikan. Dalam era yang serba moden ini, guru akan menjadi sebagai pendorong dan juga pembimbing murid dalam kelas maupun luar kelas. Tugas guru bukan sahaja untuk mendidik murid-murid bagi mewujudkan hubungan yang kukuh walaupun berbeza kaum dan bangsa. Kita akan masuk kepada guru berjiwa pendidik. Guru perlulah mempunyai satu sifat iaitu punya sifat yang berdedikasi demi membantu anak bangsanya bagi meningkatkan potensi diri yang ada dalam diri mereka supaya dapat bersaing dengan negara maju dari segi pendidikan yang berkembang secara pesat. Dan yang kedua iaitu ilmu pengetahuan. Seseorang pendidik juga tersebut perlulah memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang sejarah pendidikan, falsafah pendidikan, sosiologi pendidikan, antropologi pendidikan, perbandingan, pendidikan global dan juga seantero dunia. Di sini, terdapat 5 aspirasi pendidikan. Yang pertama iaitu akses, 100% enrolment perentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Dan yang kedua, kualiti, negara kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMS dan juga PISA. Yang ketiga iaitu equity, 50% pengurangan dalam jurang pencapaian bandar dan juga luar bandar, sosial ekonomi, gender pada menjelang tahun 2020. Yang keempat iaitu perpaduan, sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kesemua kepelbagaian. Yang terakhir sekali iaitu kecekapan, sistem ini akan memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan yang sedia ada. Kita akan menelusuri dengan lebih mendalam terhadap perincian kepada 5 aspirasi tersebut. Pertama sekali iaitu akses kepada kejayaan. Pihak sekolah perlulah berusaha memastikan setiap murid memenuhi standard minimum iaitu lulus mata pelajaran teras Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah dan Pendidikan Islam ataupun moral pada akhir tingkatan 5. Yang kedua iaitu kualiti standard antarabangsa. TIMS iaitu pentaksiran antarabangsa berasaskan kurikulum sekolah bagi mata pelajaran matematik dan juga sains di seluruh dunia. PISA pula bertujuan bagi menilai satu kecekapan murid dalam bacaan matematik dan juga sains. Equity kepada semua murid. Sistem pendidikan berprestasi tinggi ini menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira satu kedudukan geografi, gender ataupun latar belakang sosioekonomi mereka. Yang keempat iaitu memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Malaysia kita dikenali sebagai satu negara yang berbilang kaum yang kaya dengan keunikan yang pelbagai. Sejak merdeka lagi, aspirasi utama Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan negara. Yang terakhir sekali, pelaksanaan berkecakapan tinggi. Perbelanjaan yang besar untuk pendidikan menunjukkan satu komitmen tinggi oleh kerajaan terhadap pendidikan. Maka pulangan itu dalam bentuk keberhasilan murid perlulah dimaksimumkan untuk setiap wang ringgit yang telah dibelanjakan.
Budaya kerja KPM. Guru tersebut perlulah mempunyai satu niat yang betul, iaitu mempunyai sifat yang ikhlas dalam diri dan sanggup menggalas tanggungjawab apa yang telah diberikan olehnya terhadap agama dan juga bangsa. Yang kedua iaitu perlakuan yang baik dengan menonjolkan satu penampilan diri, pertuturan dan perbuatan yang terbaik di mana sahaja dan di mana jua. Guru juga tersebut perlulah menyempurnakan kerja tersebut dengan berkualiti yang tinggi secara berterusan. Ketiga, guru juga menjadi satu penggerak ke arah kebaikan dengan menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik, berdaya saing dan maju serta mendorong seseorang ke arah kebaikan. Yang keempat, iaitu guru perlu menunjukkan disiplin dan juga beradab. Mereka perlulah sentiasa menjaga adab dan bersopan santun dengan semua orang seperti yang telah diajarkan oleh agama. Selain itu, sentiasa mematuhi satu peraturan dan juga arahan perkhidmatan. Kedua, amanah iaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab tanpa mempunyai rasa untuk menyeleweng dan cuai. Seterusnya mempunyai sikap yang jujur dan setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan juga pangkat. Yang keenam, iaitu benar, mempunyai jati diri dan sifat yang jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Dan yang terakhir sekali iaitu ikhlas, dan iaitu menerima satu tanggungjawab dengan hati yang terbuka dan tidak mengelak daripada tugasan tersebut. Seterusnya, guru tersebut boleh menjalankan satu tugasan dengan semata-mata bagi mencapai matlamat organisasi dan bukan kerana pangkat dan kedudukan atau ingin mendapat perhatian orang lain. Baiklah, kita akan beralih kepada tajuk yang kedua iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia iaitu SKPM. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia tertubuh pada tahun 2010 iaitu SKPM merupakan satu instrumen penilaian yang mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan komprehensif secara berterusan ke arah pencapaian memberi impak kepada kemenjadian murid. SKPM ini juga dijadikan sebagai panduan oleh pihak sekolah dalam mengurus satu operasi mengikut keperluan dan kepentingan bagi mencapai satu standard yang memuaskan. Terdapat 5 standard SKPM pada tahun 2010. Standard pertama iaitu kepimpinan dan hala tuju, memberikan satu impak tinggi kepada pemimpin yang berupaya menggambling dan juga menggerakkan seluruh warga sekolah secara holistik agar kemajuan di sekolah dapat dipertingkatkan serta kualiti PDP iaitu pembelajaran dan pengajaran yang akan dijalankan dengan sempurna. Kedua, pengurusan organisasi, mengambil kira potensi dan keperluan staf, kemudahan sumber dalaman dan memanfaatkan sumber luaran supaya sekolah dapat berfungsi dengan efisien dan berkesan yang terdapat pada organisasi sekolah. Yang ketiga iaitu pengurusan kurikulum dan sukan dan hal ehwal murid. Kesemua bidang ini haruslah dijalankan dengan cekap dan berkesan bagi memastikan institusi sekolah tersebut berfungsi sebagai institusi yang dapat melahirkan satu murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani yang dikenali sebagai JERI. Keempat, pengajaran dan pembelajaran. Guru hendaklah merancang satu proses PDP yang berkualiti tinggi dan berhempas pulas dalam mengembangkan satu potensi yang ada dalam diri murid pada tahap yang optimum. Dan yang kelima, kemenjadian murid. Pendidikan di sekolah hendaklah melahirkan satu murid yang mempunyai satu ilmu yang pengetahuan yang luas, berketerampilan, berakhlak mulia dan berkeupayaan diri dalam melakukan satu tugasan. Tajuk seterusnya yang akan berfokus kepada guru yang berjiwa pendidik iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM daripada tahun 2013 sehingga tahun 2020. Objektif PPM pada kali ini adalah untuk memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia berfokuskan kepada penambahbaikan asas kepada pendidikan, meningkatkan standard ataupun kualiti, mendapatkan jurang pencapaian iaitu equity dan menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid serta memaksimumkan keberkesanan sistem. Dan yang kedua iaitu mewujudkan satu visi dan juga aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehingga tahun 2025. Di sini terdapat 3 gelombang yang akan difokuskan iaitu gelombang pertama daripada tahun 2013 hingga tahun 2025, gelombang kedua 2016 sehingga tahun 2020, gelombang yang terakhir sekali iaitu gelombang 3 tahun 2021 hingga tahun 2025. Gelombang pertama ini berlangsung dari tahun 2013 sehingga tahun 2025 yang menitik beratkan kepada peningkatan sistem dengan mempercepatkan satu transformasi pelaksanaan program. Selama tempoh tersebut, fokus itu diberikan kepada peningkatan kualiti,
pengajaran dengan memperbaiki kualiti guru yang sedia ada, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah dan meningkatkan taraf literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan numerisasi. Gelombang kedua yang ditubuhkan pada tahun 2016 sehingga tahun 2020, kementerian ingin melaksanakan perubahan struktur pendidikan negara untuk mempercepatkan satu pelaksanaan inisiatif yang bermula semasa gelombang pertama, termasuk pemindahan kesemua 410,000 guru dan 10,000 pengetua ataupun guru besar ke dalam pakej kerjaya baru serta restrukturisasi kementerian. Kurikulum standard bagi sekolah rendah dan menengah yang diperbaharui akan diperkenalkan untuk mengatasi kebimbangan berhubung pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu dipertingkatkan bagi menyokong keperluan ekonomi global masa kini. Gelombang yang terakhir sekali daripada tahun 2021 sehingga tahun 2025, fokus ini diberikan kepada pencapaian cemerlang dengan meningkatkan fleksibiliti operasi. Pada permulaan gelombang ini, kita dapat lihat bahawa semua sekolah, guru, pengetua ataupun guru besar dikehendaki mencapai prestasi melebihi standard minimum. Kementerian juga akan mendorong majoriti sekolah untuk mengamalkan model pengurusan berasaskan sekolah dan menggalakkan pembangunan model kejayaan sekolah berdasarkan inovasi dalam pengajaran bertujuan untuk memperkuatkan satu sistem pengekalan kemajuan kediri yang mampu mencetuskan inovasi dan meningkatkan pencapaian lebih cemerlang. Seterusnya, di bawah tajuk PPM, terdapat 6 aspirasi murid yang terdiri daripada pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, etika dan kerohanian, kemahiran diri bahasa dan juga identiti. 6 aspirasi murid yang dimulakan dengan pengetahuan. Setiap murid hendaklah mempunyai satu keupayaan literasi dan juga numerisasi selengkapnya bagi memenuhi kemahiran hidup asas mereka. Kedua, kemahiran memimpin. Golongan belia hendaklah berhempas pulas bagi membentuk satu personaliti kepimpinan signifikan kerana mereka adalah aset yang unggul bagi mengisi keperluan kepimpinan negara bagi tujuan kelangsungan pembangunan. Seterusnya, kemahiran berfikir. Para murid perlulah belajar cara memiliki ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka dengan menerapkan rasa ingin tahu dan mengamati pembelajaran sepanjang hayat bagi memberikan mereka merangkaikan pelbagai disiplin ilmu dan mencipta ilmu yang baharu. Setiap pelajar juga perlulah menguasai kemahiran kognitif termasuk penaklukan dan pemikiran kritis, kreatif serta inovatif. Ketiga, kemahiran dui bahasa. Bahasa ialah pada pertama iaitu bahasa. Setiap kanak-kanak hendaklah menguasai sekurang-kurangnya bahasa Melayu sebagai bahasa perasaan dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Kedua, penguasaan. Tahap penguasaan bahasa perlulah diterapkan selepas tamat persekolahan. Murid itu perlulah berusaha menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja mereka. Ketiga, hasrat, iaitu selain itu, kementerian menghasratkan semua murid untuk memahami bahasa lain sebagai bahasa tambahan. Keempat, etika kerohanian. Pertama sekali, pemupukan. Sistem pendidikan bertujuan untuk menanamkan satu etika dan spiritual dalam setiap pelajar agar dapat menghadapi tantangan di masa hadapan. Kedua, penyelesaian. Mereka dapat menyelesaikan konflik dengan harmoni, membuat pertimbangan bijak, memegang prinsip saat berada dalam situasi kritis serta berani dalam melakukan tindakan yang benar. Yang ketiga iaitu benteng, menjadi satu benteng kekuatan untuk menempuhi cabaran pada abad ke-21 ini. Penerapan ini diberikan kepada satu set prinsip yang terdiri daripada kerohanian, integriti dan tanggungjawab sivik. Yang terakhir sekali iaitu identiti nasional. Rakyat Malaysia hendaklah mempunyai satu perasaan dan tidak berbelah bahagi tentang identiti nasional, berpegang teguh pada prinsip rukun negara untuk perpaduan dan masa depan Malaysia. Setiap pelajar perlulah bangga kerana mereka dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira agama, etnik dan juga sosial ekonomi. Semangat patriotisme hendaklah dipupuk dalam sanubari murid itu masing-masing dengan memahami sejarah negara dan berkongsi aspirasi yang sama demi masa depan negara yang tercinta. Seterusnya, di bawah bidang PPM iaitu 11 anjakan PPPM.
Ajakan pertama yang dapat lihat iaitu menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti yang bertaraf antarabangsa. Ajakan yang kedua iaitu kemahiran dalam menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris perlulah dikuasai oleh setiap murid dan menggalakkan pelajar tersebut mempelajari bahasa tambahan. Anjakan yang ketiga yang dapat lihat bahawa melahirkan rakyat yang mendalami nilai-nilai murni. Anjakan yang keempat, mentransformasikan profesi keguruan menjadi satu profesi yang menjadi pilihan. Anjakan yang kelima iaitu menerapkan kepimpinan berprestasi tinggi dan ditempatkan di setiap sekolah. Anjakan yang keenam iaitu mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Anjakan yang ketujuh dapat lihat bahawa memanfaatkan TMK iaitu Teknologi Maklumat dan Komunikasi bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Anjakan yang ke-8 iaitu mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Anjakan ke-9 iaitu bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Anjakan yang ke-10 iaitu memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit yang dihaburkan. Anjakan yang ke-11 iaitu meningkatkan ketulusan untuk kebertanggungjawab awam secara meluas. Topik terakhir pada pembintangan kali ini iaitu implikasi terhadap sistem pendidikan negara yang saya akan memfokuskan kepada guru sahaja. Pertama sekali, pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Guru tersebut perlulah berusaha untuk merancang dan juga melaksanakan proses pembelajaran serta memastikan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Skop yang dapat diperkecilkan bagi mencapai kecekapan dan dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran memerlukan kebijaksanaan dan penyelidikan dalam perancangan, kawalan, bimbingan, dorongan dan juga penilaian. Yang kedua, iaitu pembangunan profesionalisme. Anjakan pertama yang saya dapat lihat bahawa guru harus memperkukuhkan pembangunan profesionalisme dengan selalu berfikiran progresif, mengubah budaya kerja, mempengaruhi pengetahuan dan meningkatkan kemahiran melalui pembelajaran yang cekap dan juga berterusan. Anjakan yang kedua iaitu para pendidik itu perlulah memiliki satu keberanian untuk menyelami semua pelbagai ilmu di seluruh dunia ini. Tindakan ini bertujuan bagi memperkayakan teknik pengajaran dan juga pendekatan yang berkesan, memastikan mereka dilengkapi dengan pelbagai kemahiran pedagogi yang holistik, kreatif dan inovatif dalam proses pengajaran. Anjakan yang ketiga iaitu guru perlulah memiliki satu pemahaman pedagogi yang luas agar setiap murid dapat belajar sejalan dengan keperluan abad ke-21 ini. Implikasi yang ketiga iaitu kemahiran teknologi. Pada tumpu yang pertama yang harus diperhatikan iaitu PPM yang ketujuh bertujuan untuk memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi dalam meningkatkan kualiti pembelajaran di sekolah dan harus diterima dan disambut dengan baik oleh guru dan pelajar. Tumpuan yang kedua iaitu PPPN telah melaksanakan satu penanda aras yang dikenali sebagai Standard Teknologi Pendidikan Kebangsaan iaitu NETS. Penanda aras ini menuntut agar setiap guru di dalam bilik darjah dapat mencapai satu piawaian tertentu dengan menggalakkan inspirasi dalam proses pengajaran dan kreativiti pelajar. Keempat, guru perlu menjadi satu suri teladan kepada murid. Penghayatan yang tinggi dan perpaduan perlulah ditunjukkan oleh guru kepada muridnya seperti yang terdapat dalam hasrat PPPM. Hasrat PPPM ini perlu diaplikasikan dalam anjakan transformasi ketiga dengan iaitu melahirkan rakyat mempunyai penghayatan nilai yang tinggi. Sekolah akan menjadi satu institusi yang penting dalam meningkatkan penghayatan nilai dan merupakan satu sifat perpaduan. Dan yang terakhir sekali iaitu mempunyai wawasan. Guru tersebut perlulah mempunyai satu wawasan yang unggul bagi melakukan transformasi dari pelbagai aspek seperti aspek pendidikan, berpemikiran aras tinggi dan mampu berinovasi tinggi agar dapat meningkatkan keberkesanan sekolah dan kemenjadian murid. Jika murid tersebut perlu bertempur dengan pelajar antarabangsa, maka guru itulah akan menjadi satu tonggak utama dalam mencapai standard tahap global supaya ilmu dan kemahiran yang telah diberikan kepada murid seiring dengan hasrat yang diinginkan oleh PPM. Sebelum saya melaburkan tirai saya ingin memberikan satu kesimpulan yang sangat penting
Dalam tugasan, guru berjiwa pendidik dalam elemen aspirasi dan juga hala tuju pendidikan. Pertama sekali, terdapat pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan maupun pendidik untuk meningkatkan satu prestasi murid agar dapat bersaing dengan pelajar di dalam negara maupun peringkat global. Guru tersebut memainkan peranan dalam menerajui aspirasi sistem pendidikan ini. Guru hendaklah mengikuti peredaran dan perkembangan dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, guru juga jiwa pendidik perlulah dilatih agar aspirasi dalam sistem pendidikan Malaysia tercapai. Dan yang terakhir sekali, guru juga perlulah mempunyai satu nyala rasa dalam diri agar berkompeten dan mampu berdaya saing dengan pendidik di negara-negara maju seperti di Korea Selatan, di Kanada dan juga di Amerika Syarikat. Itu sahaja daripada saya. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Encik Ramli Bistapa kerana telah memberikan peluang kepada saya untuk melakukan tugasan ini dengan jayanya. Dan saya ingin memberikan satu perkongsian yang sangat baik ini kepada guru-guru di luar sana bagi mendapat satu inspirasi kepada mereka untuk mengajar murid-murid dan mengaplikasikan pelajaran yang sangat bernas dalam bilik darjah tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.